Right. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama uh, meeting untuk malam ni, iaitu meeting Syongho buat Zoom Mama, meeting buat kali yang ketiga kan malam ni kan. Untuk sesi yang ketiga. empat. Jadi Kali kita keempat. keempat. Ha. Dah MC hilang. Oh, dia ada. Okay, untuk malam ni kita akan membincangkan tentang info kesihatan dan info produk lah. Sebelum tu saya memperkenalkan dulu diri saya. Saya nama saya Amirul Arif bin Harun Al-Rashid dan sekarang telah pun menghabiskan bulan pembelajaran saya degree in Mechanical Engineering di UNITEN. Alhamdulillah semalam merupakan hari terakhir saya sebagai mahasiswa. Saya telah Tahniah, menghabiskan tahniah. Allah. Semoga Semoga dengan kerja fokus habisnya degree sembuh. saya ni, fokus untuk berniaga Syahur saya akan lebih. Uh, jadi, uh, jadi sebelum kita Amin. memulakan majlis untuk malam ni, kita baca doa terlebih dahululah. Jadi saya yang akan lead bacaan doa untuk malam ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واهدنا عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في وبركة في وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الماء ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Okey, untuk perkongsian pertama malam ni kita menjemput tidak asing lagi speaker kita yang tajuknya mengenai healing crisis. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput special BM Nur Yuliani untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Amir. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih MC Amir. Okay. Sebenarnya saya tak pernah lagi share tentang healing crisis ni. Tapi saya ambillah cabaran yang diberi oleh Kak Ina. Sebab selalunya bila kita diberi satu topik yang kita tak biasa bawa tu, kita kena study lebih lah kan. Cakap Ina cakap kena buat homework lebih kan. Jadi saya cuba sampaikan sebaik mungkin topik healing crisis ni. Sebab topik ni ialah salah satu dari topik yang penting sebab bila kita makan linzi, kita memang akan melalui healing crisis ni. Sama ada kita sedar ataupun tidak. So saya nak share slide yang pertama. Boleh nampak? Okey, belum sekejap Okey, dah nampak tak saya punya screen? Kenapa hilang pula ni? Sekejap Mana pi dah? Ada nampak screen saya? Ada nampak? Tak ada, gelap. Okey, Gelap? nampak. Okey, Dah, dah, dah dah, nampak dah dah. on Okey. Mari kita. Okey, jom kita belajar hari ini
tentang healing crisis ataupun dalam bahasa Melayunya ialah krisis penyembuhan. Okey. Dalam kita merawat penyakit, ada dua kaedah saja yang kita gunakan. Iaitu kaedah itu kita panggil alopati ataupun holistik. Hanya dua sahaja kaedah yang digunakan, ada dua approach. Alopati ataupun nak gunakan cara holistik. So untuk orang baru yang mungkin join dalam kita punya meeting malam ni, mungkin ni baru pertama kali dengar, tapi tak apalah, dengar je lah kan. Sebab ini satu topik yang sangat penting pun. Okay, so ini ada dua cara dalam kita mengurus penyakit. Sama ada kita akan menjadi sihat sepenuhnya ataupun kita hanya mengurus penyakit tu tapi kita tidak jadi sihat. Penghujungnya kita tak sihat. Ada dia punya cerita dekat sini yang saya akan kongsikan. Okay, so kaedah yang pertama kita panggil sebagai alopati. Kaedah kedua kita panggil holistik. Alopati ni macam salah eja suppression. Salah eja. Suppression. Okay. Kalau holistik ni elimination. Pendekatan alopati kalau kita nak tengok kat sini apa maksud dia ialah works to oppose and suppress symptoms. Maksudnya kalau kita gunakan approach alopati ni, kita tidak merawat penyakit, sesuatu penyakit tu kita tak rawat tapi kita hanya menguruskan simptom sahaja, menguruskan gejala saja supaya tak rasa sakit ataupun supaya rasa selesa lah tapi penghujungnya memang biasanya tidak kepada penyembuhan yang sebenar-benarnya. Okey, kalau pendekatan satu lagi yang dipanggil holistik. Holistik ni melibatkan works to help the body's natural healing abilities. Maksudnya kita memang membantu kita punya badan untuk pulih secara semula jadi. So dua-dua pendekatan ni ialah kaedah yang digunakan untuk kita mengurus penyakit dan kita kena tahu dua-dua kaedah ni sebab kita tak boleh pilih tak boleh pilih dua-dua biasanya kita kena pilih salah satu lah. Dan kalau kita nak buat keputusan untuk merawat kesihatan kita, kita kenalah tahu dua-dua cara ni. Jadi kita boleh buat pilihan yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Okey, kalau alopati dia akan melibatkan hospital. So kebanyakan daripada kita dah tahu kita punya sistem kesihatan dalam negara kita pun sebenarnya memang fokus kepada alopati punya approach. Dan bila melibatkan alopati punya approach, maknanya kita akan makan ubat-ubatan. Kalau kita perlu buang kan, kita akan bedah buang kita punya organ-organ dalam badan yang rosak ke kan. Kalau tak boleh pakai je, kita dinasihatkan untuk buang. Okay, satu lagi cara ialah kalau kita dapat kanser ke apa, kita akan gunakan kaedah kemoterapi, radioterapi macam tu kan. Dan kalau macam ada masalah macam contohnya masalah kita panggil buah pinggang kan. Buah pinggang kita dah tak boleh menapis dengan bagus, kita akan gunakan cara dialisis. Itulah cara yang ada dalam alopati approach. Okay, dan dia akan melibatkan insurance cover lah. Especially kalau kita memang ambil insurans, memang senang sangatlah kan kalau kita ada dekat hospital tu. Okey. Dekat bahagian holistik ni pula, walaupun kita tahu holistik ni dia berkaitan dengan kita nak sesuatu yang natural. Kalau makan pun kalau macam kita sakit, kita tak nak rawat diri kita dengan ubat kan. Tapi kita menghadapi satu masalah yang besar. Masalah kita ialah adanya lambakan produk kesihatan yang banyak dalam pasaran, menyebabkan boleh jadi kita akan tersalah pilih dan kita kena kuasai kedua-dua bidang ni sebenarnya. Dan biasanya bidang ni kita dah tahu, cuma bidang yang ini macam Kak Ina kata kita punya universiti tidak diajar di mana-mana universiti kita. Kalau yang ini, kalau bahagian perubatan memang diajar bahagian alopati ni. Tapi kalau bahagian holistik ni tidak diajar di mana-mana universiti dalam negara kita. So kita tak ada pilihan lain. Kita kena belajar sendiri, kena cari ilmu tu sendiri supaya kita boleh merawat diri kita sendiri. Okay? Sebab kalau dalam alopati ni kita memerlukan doktor ataupun pakar perubatan lah
untuk memantau kita. Tapi dalam pendekatan holistik, kita lah doktor, kita lah juga pakar yang akan memantau diri kita, dan kalau pesakit tu tadi kita punya ahli keluarga, so kita lah jadi macam doktor family lah kepada keluarga kita. Okay? So mari kita tengok dekat sini. Macam mana kita boleh jatuh sakit. Sebenarnya topik ni kita dah ulang berkali-kali, dan kenapa kita jatuh sakit ni cuma ada 2 sebab saja. Okey, sebab yang pertama disebabkan oleh toksik yang banyak, dan sebab yang kedua disebabkan oleh nutrisi yang kurang. So setuju tak kita yang mana kita sakit hanya disebabkan oleh 2 punca ni saja? Tak ada sebab lain. Kalau nak cakap pasal pemakanan ke, pasal radiation ke, pasal air yang kotor ke, pencemaran ke, semua berpunca daripada toksik. Sebenarnya dia dalam satu kumpulan yang dipanggil toksik. Tapi yang bab nutrisi ni sebenarnya ialah bab pemakanan lah. Kita kurang, kita tak cukup makan makanan yang berkhasiat, dan akhirnya menyebabkan bila kita sakit, kita tak boleh pulih dengan sepenuhnya. Dan sebenarnya kalau kita makan ubat-ubatan dan kita kata kita ni sihat, sebenarnya itu tak betul. Sebab kalau kita sihat, kita tidak makan ubat. Okey, sepatutnya kalau betul-betul sihat ialah sihat secara semula jadi, dengan cara kita membuang toksik yang banyak tu tadi. Dan yang cara kedua yang kita perlu lengkapkan ialah kita kena cukupkan keperluan nutrisi. Toksik yang banyak kita kena buang, okey? Yang baru ni, yang lama kita kena buang, dan toksik-toksik yang baru tu kita kena elakkan, kurangkan daripada masuk ke dalam badan. So, barulah kita boleh menjadi manusia yang sihat. Dalam kita mengurus penyakit kita ni kan, yang kita panggil healing crisis tu ada dekat bahagian penyahtoksinan, ataupun kita panggil dalam bahagian detox tu detoksifikasi. Healing crisis akan berlaku di situ kerana healing crisis ialah satu proses penyahtoksinan yang positif. Tapi kita akan kupas lepas ni. So, inilah dia. Bila kita sakit dan kita tahu macam mana nak urus penyakit kita dengan membuang toksik, dan kita kurangkan kemasukan toksik yang baru. Selain itu kita cukupkan nutrisi. Percayalah sebenarnya kita memang boleh menjadi manusia yang sihat. Dalam arti kata lain yang kita selalu nyanyikan dalam Syuanghu kan, iaitu kesihatan tu memang boleh dikembalikan. InsyaAllah, cuma kita kena percaya dan yakinlah, dan kita kena gunakan. Kalau kita tak gunakan, macam contoh kita kat sini kita gunakan Lingzi untuk membuang toksik tu. So kalau kita tak guna, memang kita tak yakin. Tapi kalau kita guna, insyaAllah kita akan dapat keyakinan dan kekuatan untuk melalui healing crisis. Okay. So, apakah itu healing crisis? Cakap healing crisis kan? So, healing crisis ni apa maksud sebenarnya? Okay. Pertama, ini dalam bahasa Inggeris saya bacakan saja. Healing crisis is the reactions incurred after medicine or acupuncture treatment, also known as reverse reaction, adjustment reaction, healthy reaction or immune reaction. So kalau kita tengok kat sini, very straightforward. Kita tak nampak pun benda-benda ataupun terms-terms yang menunjukkan sesuatu yang negatif tentang healing crisis ni. Very, orang kata sangat positif, maksud yang positif, sihat, immune system kita punya reaction, patah balik kan, reverse kan, adjustment. So next is a healing crisis may show headaches and migraines. Sebab tu memang banyak pun bila mereka ni yang sedang melalui healing crisis, maka Lingzi especially, mereka akan melalui sakit kepala, dan juga memang selalu kata, ada yang cakap dekat saya pun sebelum ni kepalanya macam kena petir. Istilah dia lah, saya tak tahu macam mana dia punya rasa sakit, tapi itulah istilah yang dia bagi tahu. Okay, so itu memang possible. Okay, healing crisis reactions are the very evidence of the efficacy of your treatment. So ini sebenarnya nak menunjukkan pada kita yang bila kita buat suatu treatment yang melibatkan holistic approach, okay, kalau kita dapat healing crisis, sebenarnya menunjukkan kita punya rawatan itu, okay, rawatan itu berkesan. Okay.
When healing crisis arrives at the root cause of a disease, you will feel uncomfortable or even painful, like it is the darkest before dawn. Siap ada proverb lagi kat situ yang nak menjelaskan bahawa kalau kita dapat healing crisis tu memanglah sebenarnya kita rasa tak selesa, kita rasa sakit, tapi sebenarnya bila rasa itu timbul, sebenarnya ia berpunca daripada kita boleh touch, kita boleh sampai kepada root cause penyakit tu. Dan itulah sebenarnya yang kita mahu kan. Kita nak bila kita sihat ni bukan sihat macam tadi saya katalah, bukan sihat disebabkan kita makan ubat. Ada orang yang cakap kat saya, dia kata dia punya bacaan kencing manis dia tu bagus. Okey, dia ada diabetes tapi dia ada dia punya reading gula dia bagus, kata dia. Okey, bila saya tanya, ada makan ubat ke? Lah, memanglah kena makan ubat. Kalau tak makan ubat, memanglah bacaan tu tak bagus. So, itu bukan sebenar-benarnya kalau kita panggil sebagai sihat sebab kita masih memerlukan ubat dan kita suppress kita punya bacaan gula tu. So, reading akan nampak cantik. Tapi, hakikatnya dekat dalam badan, faham-faham je lah bercelaru macam mana Okey. So, according to traditional Chinese medicine, if no reactions occur after the treatment, then the root of the disease is not treated and the disease is not touched. So kita memang dah biasa dengar dah. Healing crisis ni kalau prinsip dalam perubatan Cina memang akan mengatakan bahawa kalau tidak ada reaksi semasa kita membuat sesuatu treatment rawatan tu, punca kepada penyakit itu memang tidak dirawat dan penyakit itu sebenarnya macam seolah-olah tak, kita kata is not touch tu macam kita hanya sentuh permukaan je macam tu. Sedangkan kalau kita sakit memang kita kena pergi kepada punca. So kita dah tahu tadi punca kita jatuh sakit disebabkan kita banyak toksik dan kita tak cukup nutrisi. So kita memang kena betul-betul uruskan dua-dua problem tu dan barulah penyakit kita betul-betul boleh heal. Okay. Semua masih ada kat sini ke? Tak nampak dah siapa-siapa kat sini. Saya okay. Mungkin sebab kena mute Okay. Adakah healing crisis ini satu signal yang bagus? Okay. Orang selalu sangat salah faham healing crisis ni. Dia kata ni, ini side effect ke? Ini side effect ke? Kita ni memang satu cabaran dah lah. Bila kita masuk dalam bidang holistik ni, memang satu cabaran yang besar untuk kita, diri kita okey faham. Tapi untuk kita deliver apa yang kita faham ni, sebab dia adalah satu bidang yang orang cakap tadi tak ditekankan kan dalam kita punya sistem kesihatan negara ni. So menyebabkan kita perlu memang kena sabar untuk menyampaikan bahawa healing crisis itu adalah satu signal yang sebenarnya positif. Okey. Jadi apakah penjelasannya? Kalau kita dapat healing crisis, okey, itu ialah bukti. Soalan tadi kat sini kan, adakah krisis penyembuhan itu satu signal yang bagus? Okey, jawapannya lah ya. Itu ialah bukti badan kita ni ada kekuatan untuk bertindak balas terhadap perubahan biologi ataupun maksudnya kita ada kekuatan, badan kita ada kekuatan untuk membuat pemulihan. So itulah dia healing crisis. Okey, tapi kalau tak ada reaksi, macam mana pula? Adakah kita ni bebas daripada toksik? Saya rasa dengan keadaan dan situasi kita hari ini memang mustahil lah sebenarnya kita ni bebas toksik. Kita ni memang sentiasa setiap hari diancam oleh toksik. Even bila kita gunakan internet kan, kita macam malam ni Zoom kan, kita gunakan internet. So internet itu ialah salah satu contoh daripada radiation. So memang susah nak kata kita ni free daripada toksik. So apakah sebab bila kita membuat sesuatu rawatan, contohnya kita makan Lizi, kenapa ada certain orang dia tak dapat healing crisis? Okey, disebabkan bukan dia tak ada toksik, okey, tetapi badan dia terlalu lemah untuk mengeluarkan toksik dan akhirnya dia gagal untuk membuat pemulihan. Okey. Ini dia Hering's Law of Cure by Dr. Bernard Jensen. Dr. Bernard Jensen ni ialah pioneer kepada holistic approach. So kita memang dah biasa dah, kalau kat sini kita dah biasa dengan Hering's Law of Cure ni. Mari kita tengok macam mana dia punya prinsip dia. Okey, prinsip dia menekankan
bahawa all cure starts from within out, from the head down and in the reverse order as the symptoms have appeared. So maksud dekat sini nak menyatakan semua penyembuhan ni dia mesti bermula dari dalam ke luar dan dari atas ke bawah dan dalam keadaan reverse, maknanya berpatah balik. Bila timbul satu-satu simptom tu dia akan berpatah balik. So kita nanti akan belajar kolom by kolom macam mana sesuatu penyakit tu boleh timbul, dan bila kita dah tahu penyakit tu ada, kita ni berada di kolom mana, kita kena buat apa. Kalau kita pilih alopati, kita akan pergi ke depan lagi. Tapi kalau kita pilih holistik, kita akan berpatah balik ke belakang. Itulah yang dipanggil sebagai reverse order. Okay. Next is, masih lagi bercakap tentang Hering's Law of Cure. Tak keluar lagi carta dia. Tapi inilah direction of healing. Macam saya sebutkan tadi, kalau kita nak sihat, menurut rules dalam Hering's Law of Cure tu tadi, mengatakan bahawa kalau kita nak sihat, mesti kena dari dalam ke luar, dari atas ke bawah, yang merujuk kepada daripada organ yang penting kepada organ yang kurang penting. Lepas tu kita kena menyihatkan diri kita, okey, merawat diri kita secara reverse, maksudnya kena berpatah balik ke belakang. Okey. Inilah dia carta Hering's Law of Cure yang sangat popular. Saya rasa kat sini semua orang ada carta ni. Cuma sekejap kena ketepikan. Okey. Carta ni, okey. Kalau kita tengok dekat sini okey, yang bahagian atas ni menunjukkan pendekatan holistik. Yang bahagian bawah ni menunjukkan pendekatan alopati. So kalau kita nampak dekat sini ada arrow yang berwarna merah dan ada 3 arrow yang berwarna hitam. Okey. Ini sebenarnya adalah satu bidang bidang kita boleh mengesan penyakit melalui anak mata. Anak mata panggil ini dinamakan iridology. Okey, kita ada alopati, kita ada holistik tu tadi, dan iridology ini ialah salah satu daripada cabang cabang dalam kita mengurus penyakit, dan kita boleh mengesan penyakit melalui kita punya iris lah, anak mata. So dari kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom daripada kita mula-mula lahir sampailah kepada kita meninggal dunia. So daripada kalau melihat kepada anak mata, kita tak belajar pun pasal benda ni secara detail dia mesti ada pakar dia lah untuk tengok anak mata. So kalau kita tengok kat sini kolom dia bermula dengan warna yang cerah kat sini warna putih lah senang cerita, and then menjadi kalau kita pergi makin ke depan kita mengurus penyakit kita dengan cara alopati, maka kita akan bergerak ke depan, warna anak mata kita jadi kelabu, okey, kelabu cerah ini menjadi kelabu gelap, dan akhirnya menjadi hitam, sehitam-hitamnya. So kalau kita nak sihat, kita kena tahu, kalau nak menggunakan cara cara holistik, kita kena tahu sebenarnya kita ada di kolom mana. Tapi kat sini saya akan kupaskan satu persatu, bermula daripada kolom yang pertama ni tadi. Okey, kolom yang pertama ni, ni kita panggil kolom ni sebagai acute. Okey. Masa ni kalau kita gunakan cara healing, kita memang akan buat namanya catarrh. Ni susah sikit nak sebut. Saya kalau sebut ni mesti akan macam terpelik sikit. Catarrh elimination. Macam tu, okey. Ni melibatkan maksudnya pembuangan lendir, penyingkiran lendir. Kalau kita nak healing, memang kita tak ada choice lain. Memang kita kena keluarkan lendir. Kalau kita dapat demam ke, sesema ke, batuk ke, kita kena izinkan badan kita untuk mengeluarkan lendir supaya okey, pengeluaran lendir tu ialah cara ataupun tindak balas badan secara semula jadi untuk mengeluarkan kotoran supaya kotoran itu tadi tidak masuk ke dalam paru-paru kita ataupun internal organ yang lain. Pada masa ni biasanya memang kita tak rasa terganggu sangatlah. Kita okey je masa kita ada dekat peringkat acute ni. Dan tapi ada juga orang yang macam dia macam sikit-sikit nak makan ubat, sikit-sikit nak makan ubat. So kalau baru sikit aja nak, kerana dia tak nak jadi lebih teruk, dia terus makan ubat, maksudnya dia dah suppresskan diri dia. Nanti dia akan masuk kepada kolom yang seterusnya yang dipanggil sebagai subacute. Tapi apa dia?
okey sebab dia makan ubat. Yelah. Cakap je lah, okey sebab dia makan ubat. Kalau ada macam dekat peringkat ni, kadang-kadang bila orang yang dia rasa okey tu sebab dia makan ubat. Tapi kalau kita sebenarnya masa ni belum berapa teruk sangat lah apa yang kita rasa, sebab kita punya hingus pun biasanya kalau kita sesama dia masih berwarna jernih lagi. Tapi kalau kita gagal menguruskan dia dengan bagus, kita tak izinkan kita panggil lendir tu keluar daripada badan kita, maka kita akan masuk kepada kolom yang kedua yang dipanggil sebagai subacute. Pada kolom yang kedua ni, okey, perjalanannya ni ini kalau kita daripada kolom 1 pergi kolom 2, maksudnya arrow kita ni ya kita ikut yang hitam ni okey. Kalau kolom yang kedua ni, masih lagi kalau cara healing akan melibatkan catheter elimination dan juga healing crisis. Masa ni kita masih ada batuk ataupun sesama, okey? Dan krisis kita masa ni akan lebih sikit. Contohnya macam kita rasa sakit-sakit badan, kita ada demam ke, kita sakit-sakit kepala ke, leher kita tegang ke dan sebagainya lah. Ikutlah kepada kita punya badan masing-masing. Dan bila batuk dan sesama tak diurus dengan baik masa kolom 1 ni, menyebabkan lendir yang kita bawa tu tadi, sebab kita tak izinkan badan kita untuk eliminate, untuk keluarkan daripada kita punya ENT tu, okey? Ataupun kita tak izinkan kita punya najis ni. Kalau dekat sini kita tengok dia banyak cakap pasal bahagian lendir macam ke atas tau. Tak cerita pasal macam najis ke apa. Tapi sebenarnya healing crisis tu memang melibatkan semua laluan kita ni. Dari dalam keluar, dari atas ke bawah dan juga reverse order. Okay? So, kalau tadi masa kita dekat kolom pertama kita tak uruskan dengan baik, kita tak ada pengetahuan, kita makan ubat, okay, jadinya lendir tu tadi dia akan menjadi semakin pekat. Okey, bila dia semakin pekat, faham-faham bila hidung kita tu mesti akan tersumbat dan mulalah kita dapat penyakit yang dipanggil sebagai resdung. Bila dah resdung tu kita tahulah hidung tersumbat, masuk oksigen tak masuk kat dalam badan, jadi banyaklah yang rosak kat dalam badan, termasuklah mengumpul kuman. Jadi berlakulah mulut berbau, berlakulah keputihan juga sebab tadi tak urus masa dekat kolom yang pertama. Lepas tu adanya bisul sebab darah kita akan jadi kotor, ada jerawat dan macam-macam lagi. Okey, ini ialah kolom yang kedua kalau kita menggunakan cara alopati. Okey, tapi kalau kita sedar kita ada kat sini, kita nak gunakan cara holistik, kita akan berpatah balik ke belakang macam arrow yang berwarna merah ni tadi. Okey. Cepat-cepat kembali ke kolom 1. Sebab tu kalau kita kat sini kita dah sedar kan, kita rasa aku ni ada resdung ni, kita kena cepat-cepatlah berpatah balik ke kolom yang 1 sebab dua kolom ni sebenarnya dia tak teruk sangat tau. Dia punya healing crisis pun tak adalah teruk sangat. Tapi yang mencabar ni sebenarnya kolom yang nombor 3. Okey. So kita masuk kepada kolom yang nombor 3. Kenapa saya kata kolom nombor 3 ni mencabar? Sebab 80% penyakit kita kesan ada dekat kolom 3 ni. Masa ni kalau kita tengok anak mata kita kan, kita ni tak pandai tengok anak mata. Tapi kalau kita ni pandai tengok lah, sebenarnya anak mata kita tu dah berwarna warna apa? Warna kelabu gelap. Belum hitam sangat ni, kelabu gelap. Okay? Pada masa ni kita punya cara healing tetap sama. Kita memang akan buang lendir juga. Lepas tu macam salah hijau juga lagi. Restoration apa kan? Restoration of chemical balance, healing crisis in the reversal process. So inilah cara healing yang kita akan lalui kalau kita pilih cara holistik. Masa ni juga proses penyah toksinan tu dia agak kuat agak mencabar. Sebab tu macam Kak Ina kata dekat sini, kawasan ni banyak orang yang dia macam mana dia boleh gagal lah sebenarnya kerana dia terkandas kat sini sebab dia tak faham, dia tak kuat nak melaluinya dan kerana dia tak cukup ilmu, maka dia tak yakin dan dia terstop dekat sini. Bila dia terstop dekat sini, maka dia akan sebenarnya kalau dia sedar diri dia di sini dan dia rasa dia tak boleh nak rawat diri dia secara holistik, dia tak berani nak keluarkan sampah-sampah keras yang mengeras dekat dalam badan dia tu, akhirnya dia memang akan bawa diri dia kepada kolom yang seterusnya. Ni sebenarnya saya nak cakap ni macam saya jugalah zaman dulu-dulu tu tak faham kan. Saya memang membawa diri saya kepada kolom yang keempat tu. Nanti saya cerita Okey, so arrow merah itu ialah tanda reverse. Yang ini memang saya akan sentiasa ulang Yang merah ni tanda
kita berpatah balik ke belakang. Jika kita ikut holistik, kita akan ikut line yang warna merah ni. Maknanya tapi sebenarnya bila kita dah ada di peringkat ni, kita dah semakin jauh dengan kolom yang nombor 1 ni. Maknanya kalau kita sedar, kita dah semakin jauh. Tapi apa pilihan yang kita ada? Adakah kita nak meneruskan kerosakan badan kita dan pergi kepada kolom yang seterusnya ni? Ataupun kita berpatah balik ke belakang pelan-pelan dengan sabar, kita merawat diri dan terus menambah ilmu supaya kita yakin kita ada satu semangat yang kuat, kita ada jiwa yang kuat, kita boleh melalui healing crisis ni dengan jayanya, okey? Dan sebenarnya kat sini memang peranan keluarga lah. Kalau apa-apa pun bila family kita yang sakit, dia sedang melalui healing crisis, family punya peranan ni sangat-sangat penting. Sama ada family ni kadang-kadang dia boleh bawa kita juga tau kepada kita panggil kolom yang seterusnya, ataupun kerana family yang faham, dia akan bawa kita berpatah balik ke belakang dengan sokongan moral yang mereka berikan pada kita. So, lagi dekat sini biasanya kalau kita tak settlekan masalah yang hingus kita tadi, kita punya sesama tadi kat sini, kita akan jadi resdung kat sini dekat yang kedua ni kita mula demam panas, dan yang kolom ketiga ni apa yang berlaku, mulalah kita dapat pneumonia dan juga asma. Nampak tak penyakit kita makin lama bukan makin ringan pun, makin lama makin berat. Sebab apa? Sebab kita tak izinkan badan kita untuk melalui proses healing crisis tu. Kita suka menambah toksik dan kita kadang-kadang kita pilih makanan yang sihat-sihat belaka, tapi kita tak tahu yang badan kita tak ada keupayaan pun sebenarnya untuk menyerap makanan sihat yang kita beli tu. So itu sebenarnya satu pembaziran jugalah sebab kita membuat sesuatu tanpa adanya ilmu. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada, kalau kita tak urus di sini, kita akan masuk kepada kolom yang seterusnya yang dipanggil, ada lagi kat sini, sorry Dekat kolom yang ketiga ni, lendir yang basah tu tadi, dia akan semakin mengering dan membentuk asma dan juga pneumonia. Sebab itulah banyak spelling salah. Biasanya pada waktu ni akan berlaku simptom nafas sempit, badan mula lesu, gatal-gatal, hidung tersumbat, cepat letih, mulut berbau, eczema, lendir pun dah jadi kering kan. So selepas tu mulalah berlaku keradangan. Sebab itulah dekat stage ni sebenarnya memang 80% penyakit dikesan di sini. So kalau kita tak nak lalui situasi yang mencabar ni, kita kena pastikan kita sentiasa berada di kolom 2 dan 1. Kalau kita kat 2, kita kena patah balik ke 1. Dan kalau kita ada di 1, kita sentiasa pastikan diri kita dapat melakukan proses healing crisis. Jadi kita boleh sihat. Memastikan diri kita kekal sihat. Ini ialah kolom yang keempat, iaitu degenerative. Kalau kita tengok dekat sini, kolom ni warna dia hitam dah. Menunjukkan, kalau saya selalu cakap ni memang dah masuk ke jurang kebinasaan lah kalau saya cakap. Tapi bukannya maksudnya kita tak ada harapan. Kita ada harapan untuk pulih. Kalau dalam alopati memang selalunya kita selalu diberitahu yang penyakit ni tak boleh baik, penyakit tu tak boleh baik, and then kita kena bergantung pada ubat seumur hidup, hanya boleh mengawal saja. Tapi kalau dalam holistic punya approach, kita memang ada harapan untuk mendapatkan balik kesihatan kita tu. Dengan syarat kita kena terus menambah ilmu dan kita mingle juga dengan circle yang betul supaya kita ada satu kekuatan untuk melalui healing crisis demi healing crisis yang memang saya tak nafikan, memang kalau yang melaluinya dengan sangat hebat memang sangat-sangat mencabar. Tapi dekat kolom yang keempat yang dipanggil degenerative ni tadi, di kolom ketiga dipanggil kronik. Pada masa ni sebenarnya kita punya program perlindungan badan ni sebenarnya dah dibubarkan. So makanya pada fasa ni bila kita nak buat healing tu, kita akan buat apa yang berlaku ialah tissue cleansing, toxic elimination dan juga correct diet. Tapi apa penjelasan yang ada dekat kolom ni, sebenarnya kita ni dah mula tidak ada rasa Kita dah mula no sensation, tak ada rasa apa-apa. Kita punya blood circulation pun memang poor dan juga berlaku kita panggil tisu yang reput kat sini.
So kalau ikutkan mereka-mereka kalau yang memang tengah duduk dekat kolom degenerative ni, bila dia makan Lizzy contohnya, dia memang tak rasa apa-apa. Dia rasa badan dia tu macam tepu je. Contoh-contoh penyakitnya ialah macam kanser ataupun orang yang kalau kencing manis tu dah gangrene, and then lepas tu orang yang dah keras arteri dia, and then arthritis, ataupun orang yang asma tapi dah sampai pakai gas tu. Itu contoh-contoh penyakit yang dinamakan degenerative, ataupun yang buah pinggang dia memang dah out kan. So biasanya mereka dah rosak saraf dekat sini, so tak ada sensation langsung, tak ada rasa langsung. Jadi dia macam bila dia makan Lizzy ke apa kan, dia rasa macam macam tak ada apa-apa rasa je. Tapi bila sebenarnya kita baca kat sini, biasanya peringkat ini kita langsung tak rasa apa-apa krisis kerana kerosakan dah sampai ke peringkat tisu dan sel. Dia dah kerosakan tu dah sangat deep tau. So kita macam tak rasa apa-apa pun, macam itulah. Okey, bila kita berjaya reverse ke peringkat 3, baru kita rasa healing crisis tu. So inilah yang kita kena faham, sebab banyak orang bila dia rasa sakit kan, dia mula nak negative thinking. Sedangkan sebenarnya kalaulah dia faham, dia sangat-sangat bersyukur sebab dia dah mula membawa diri dia keluar dari kolom keempat ni. Kolom keempat ni yang sangat menakutkan ni, okey. Dia bawa diri dia keluar daripada kolom keempat tu masuk kepada kolom yang ketiga. Dan di sini memang sangat-sangat mencabar, yang macam saya cakap tadi tak dinafikan, sebab masa ni memang kita akan mula rasa sakit masa proses penyahtoksinan tu, tapi dia very subjektif sebab ada orang dia kata tak adalah sakit sangat, ada orang yang memang sangat-sangat tak tahan. Dan di sinilah juga biasanya berlaku yang sesak nafas. Kalau macam yang orang selalu komplain bila dia makan Lizzy dan dia sesak nafas tu, sebenarnya satu berita baik untuk dia. Tapi itulah, kalau tak ada keyakinan maka dia akan stop kerana dia tak faham yang diri dia tu dah berpatah balik ke belakang. Hanya perlu sabar dan teruskan saja usaha dia, dan sepatutnya dia boleh berpatah balik ke kolom yang kedua dan akhirnya masuk kepada kolom yang pertama. Okey, dan juga sebenarnya rasa sakit tu memang bagus tau. Maksudnya kita punya sense tadi, kita punya saraf dia dah mula online. Dan itu ialah petanda kita berada sama ada dekat kolom 3 ataupun 2. Cuma kalau biasa kolom 2 ni kita dah tak rasa sangatlah sakit dia, kita dah lebih rasa macam happy lah, okay. Dan biasanya bila kita dah masuk pada kolom yang ketiga ni, tempat yang kalau kita macam pernah buat operation ke apa kan, kita akan mula rasa sakit pada tempat-tempat yang kita buat operation tu. Itu menandakan berlakunya proses baik pulih pada kawasan yang dioperate tu. Saya ada seorang downline yang memang dia kata dia selalu tengok pasal healing crisis ni punya video kan. Jadi dia kata dia rasa yang dia dah mula masuk ke kolom yang ketiga ni disebabkan dia dah mula rasa kawasan operation dia tu ataupun tempat yang dia selalu sakit tu, kat situ dia dah rasa macam sakit. So dia tahulah walaupun sakit tapi dia faham yang itu ialah healing crisis dan dia telah reverse kepada peringkat yang ketiga. Dan dia percayalah satu hari nanti dia akan patah balik sampai ke peringkat yang pertama tu tadi. So kita akan kekal sihat insya-Allah. Okey. Masih lagi bercakap tentang kolom degeneratif ni, inilah yang saya bagi tahu tadi, di mana banyak orang pada peringkat yang berada di peringkat keempat ni, di kolom keempat ni, dia akan mengadu sesak nafas. So bila dia mengadu sesak nafas, sebenarnya dia ada dekat peringkat ini, cuma bila dia tak faham tu saja akan menyebabkan dia stop ataupun dia tak sanggup melalui healing crisis. Okay? So kita secara jujur cubalah kita tengok diri kita. Sekarang ni kita berada di peringkat mana? Adakah kita di peringkat acute? Peringkat 1? Kita peringkat 2 ataupun 3 ataupun kita dah berada di peringkat degeneratif tu tadi, peringkat yang keempat. So kalau kita tahu kita ada di mana dan kita sedar yang mana kalau kita gunakan cara alopati, kita akan terus ke depan membawa diri mengikut kepada arrow yang berwarna hitam ni. So kita perlulah berpatah balik ke belakang. Belajarlah tentang bidang holistik ni
cuba kuasai at least untuk kegunaan diri kita dan juga family kita sebab kita tahulah hari ni sangat ramai yang sakit dan sangat ramai yang sebenarnya macam saya juga dululah, macam kita dululah, kita pun tak tahu walaupun sekecil-kecil penyakit, demam, batuk, sesama pun kita tak pandai urus, kita sembelit pun kita tak sedar. So benda-benda ni semua memerlukan, orang cakap, kena hati yang berlapang, hati yang terbuka dan berlapang dada. InsyaAllah kita boleh belajar tentang ilmu holistik dan juga elopati ni. Termasuklah juga memahami healing crisis. Okay, saya ada 15 minit lagi. Saya harap saya tak ni curi masa Okay, so ini ialah kita recap tadi healing crisis pula, sorry, Hering's Law of Cure okay, yang ini saya skip lah. Ini pendekatan holistik, ini pendekatan elopati. Okay, ada beberapa perkara yang saya nak stresskan kat sini, iaitu disease cannot be cured in anyone who practices degenerative lifestyle habits. Saya tak kupas senang je kot nak faham kan. Man is a holistic being composed of body, mind and soul. So treatments should be non-invasive, non-toxic, holistically oriented. Okay. Yang ketiga, all healing starts with the elimination of toxic waste and removing the darkness found in the iris. Okay, ini kalau dalam iridology tadilah. Tu sama juga pada kita pun macam tu juga. So true healing is cleansing and building process. Always welcome catarrhal discharge. It is nature's way of ridding the body of poisons. Okay, dan seterusnya ialah beberapa kata-kata bijak pandai daripada kita punya bapa perubatan. Hippocrates contohnya, give me a fever and I will cure any disease. Daripada Dr. Henry Linhart, give me a healing crisis and I'll cure any disease. Dan daripada Bernard Jensen sendiri, Dr. Bernard Jensen, nature cures but she must be given the opportunity. So next slide is, ini ialah healing crisis dan saya selalu bagi tahu pada saya punya downline juga, bila kita melalui healing crisis, kita akan melalui re-experience pengalaman kita masa kecil dulu, masa kita zaman dulu-dulu tu semua kita akan lalu, sebab itulah namanya kita telah berpatah balik ke belakang, kita telah reverse. So jangan risau, jangan takut, sebab memang itulah yang kita kena lalui kalau kita betul-betul nak merawat diri kita sampai sepenuhnya sihat. Okay, ini Lindsay Shuangho dan juga healing crisis. Okay, bila kita makan Lindsay, sebab saya memilih cara holistik. Saya memilih cara holistik dan saya memilih Lindsay untuk mengeluarkan toksik daripada badan. So, bila kita makan Lindsay, apakah healing crisis yang boleh berlaku? Antaranya ialah kita tak boleh tidur dan sakit-sakit badan. Sebenarnya kalau kita minum kopi pun boleh jadi kita akan rasa perkara-perkara yang saya sebut kat bawah ni. Bila kita tak boleh tidur, maksudnya kita ada masalah saraf. Kalau kita sakit-sakit badan, sebelum ni tak sakit, lepas tu bila kita makan Lindsay dan bila kita minum kopi, kita mula sakit-sakit, maksudnya sistem saraf kita dah mula berfungsi. Yang kedua, bila kita lesu, kita mengantuk, itu ialah tanda badan kita ni asidik. Kita punya fungsi hati lemah, kita punya darah kotor. Dan bila orang yang pening, banyak angin, lepas tu dia bloating ke, tu sebenarnya berpunca daripada usus. So kita kena izinkan toksik keluar melalui najis supaya masalah kita tu tadi selesai. Bukannya kita makan ubat, makan painkiller, okay, makan Panadol untuk PCM untuk mengurus penyakit kita tu. Sebab bila kita selalu makan ubat-ubatan yang demikian, sebenarnya dia akan suppress kita punya penyakit tu tadi, dan selain daripada tu hati kita pun akan jadi beban. Okay. Next is antara healing crisis yang boleh kita alami lepas kita makan Lindsay ataupun semasa kita makan Lindsay ialah kita akan boleh jadi kita demam dan juga gelisah, iaitu apa yang nak dijelaskan kat sini, meningkatkan apa yang berlaku ialah tahap metabolism kita meningkat, kita punya sistem imun sedang dirangsang dan juga kita punya hormon sedang diseimbangkan. Okey, ada lagi kita boleh jadi muntah, cerit-berit, berlaku pergerakan usus, najis yang banyak daripada biasa, najis yang berbau. So itu ialah tanda-tanda berlaku penyatoksinan dalam badan.
Alright. Next is bila kita dapat ruam ke kulit gatal-gatal ke peluh busuk ke hak lendir keluar momok banyak ke semua tu, itu tanda yang darah kita ni sebenarnya kotor kotor, organ hati kita tepu, sistem perkumuhan dan sistem pembuangan kita ni lemah. So bila kita tahu, kita hanya perlu benarkan saja toksik tu keluar dan kita cukupkan nutrisi melalui contoh kalau kat sini kita gunakan pollen, maka insya-Allah kita boleh dapat kesihatan kita kembali. Hanya perlu memahami proses healing crisis ini dan berlapang dada Okey, so yang ini tak boleh cerita sekarang lah kot. Sebab kalau cerita ambil masa lagi. Okey, tapi ini kita faham lah. Macam seolah-olah macam kita punya salur darah ni bila banyak kotoran-kotoran, bila kita makan linzi, lepas tu linzi akan korek-korek sampai kepada sel. So kita punya salur darah kita akan jadi penuh dengan hasil daripada toksik tu tadi, menyebabkan kita rasa tak selesa lah, kita rasa ngantuk, kita rasa lesu. Tapi sebenarnya itu ada satu proses yang baik yang bertujuan akhirnya akan menyebabkan kita punya salur darah tu jadi bersih. Ini contoh macam kita bagi contoh longkang ataupun sinki yang tersumbat. Okey. Krisis penyembuhan ialah satu reaksi positif. Simptom-simptom yang asal akan menjadi agak serius, selera makan jadi kurang berselera, tidur mungkin kita tak dapat tidur. Untuk seketika dia ialah reaksi kita panggil yang sementara saja. Okey, semangat boleh jadi mengantuk, sistem perkumuhan kita boleh jadi kita akan sembelit ataupun cerit-berit dan kita akan selalu haus, bloating ataupun gatal-gatal, kita panggil gegata pun boleh jadi. Dan krisis penyembuhan ini sebenarnya adalah satu fenomena sementara, so memang selalu diingatkan janganlah bimbang. Sebab tu kita kat sini kalau kita memang dah faham, kita sangat-sangat yakin dan kita macam okey je, kita lalu je, kita kena lalu, kita tak ada pilihan, memang kita kena lalu sama ada nak ke depan ataupun ke belakang. Okey, so ini kalau kita nak tengok prinsip holistic medicine, kita boleh tengok dekat web MD. Ini contoh-contoh lah, you boleh baca sendiri Okay, so fahami healing crisis. Ini saya dah bacakan tadi. Okay, ada yang bertanya, kalau kita tengah makan linzi contohnya, perlukah kita berhentikan rawatan yang kita ambil ke ubat kita tengah makan? Okay, kalau ikutkan kat sini memang kita cakap tak perlu. Okay, tak perlu pun untuk memberhentikan rawatan atau ubat yang sedang dimakan. Kecuali lah bila doktor tu sendiri berhentikan. Ataupun bila kita ada satu keyakinan yang kuat, kita memang akan tak makan pun. Okay. Tapi kalau kita tak yakin, boleh kita combine sekali. Okey, healing crisis ialah satu fenomena penyatoksinan yang bersifat sementara. Satu reaksi positif, dia akan berlaku ini kita take note sikit kita punya maklumat. Dia akan berlaku kepada pengguna yang makan linzi ni secepat-cepatnya dalam masa 3 hari. Tapi kalau kita duduk dekat kolom keempat tu mungkin kita tak rasa sebabnya kita memang tak ada sensation lagi. Okey. Healing crisis bukan kesan sampingan. Jadi kita tak perlulah rasa bimbang. Memang bukan kesan sampingan itu ialah proses penyatoksinan. Okey. Healing crisis itu juga merupakan signal keberkesanan linzi yang kita makan. So kita ni nak makan linzi, kita bukan saja nak sesuatu yang selamat sesuatu yang kita makan bukan nak yang selamat tapi tak berkesan pun tak nak juga. Berkesan tak selamat pun kita tak nak. Kita nak yang kita makan selamat dan berkesan dan juga ada pengesahan daripada pihak yang berkredibiliti. Itu kita naklah dan ada kajian supaya kita makan tu kita tidak akan menggadaikan diri kita sendiri, okey? Bukan semua orang akan mengalami reaksi yang sama. Ia bergantung kepada jumlah toksik dalam badan yang disingkir. So ada orang rasa kuat, ada orang rasa biasa-biasa saja. Okey. Biasanya, mereka yang tubuhnya bersifat sensitif atau mengambil terlalu banyak ubat kimia, dia akan lebih mudah mendapat reaksi ini. Dan biasanya memang saya tengok, saya punya downline memang sangat mudah mendapat reaksi ini. Dan bila mereka dapat reaksi macam ni, saya akan kata tahniah. Sebab saya cakap maksudnya you punya body tu masih ada keupayaan untuk mengeluarkan toksik tu. Kan bagus. Daripada you makan tapi tak jadi apa-apa. Ada juga saya tengok tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa tu memang kena do something lah. Maksudnya kita kena rangsang badan kita supaya dia berjaya mendapatkan krisis tu.
Okey, kadang-kadang kalau ada yang dapat urticaria, dia bukan saja ada dekat badan, tapi boleh jadi ada dalam mulut. So jangan panik Okey. Gejala-gejala lain yang mungkin timbul bila kita dapat healing crisis boleh jadi bengkak, cerit-berit, sakit perut, demam, tinnitus ataupun kita punya BP dia boleh berubah kan, dan juga najis yang banyak. Itu antara yang boleh berlaku juga. Dan kena ingat selalu, tiada healing crisis maksudnya tiada penyembuhan. So you all pilih. You all nak penyembuhan, kena lalu healing crisis. Kalau tak nak, so pergilah cara alopati, memang sedap, memang best, tapi ujungnya tahu, faham sendiri, ujung-ujung sendiri kita juga yang ujung-ujungnya kita juga yang kena tanggung. Penyakit kita akan jadi lebih berat, lebih hebat, lebih susah, lebih mencabar untuk kita keluarkan. Termasuklah juga semangat kita boleh jadi down yang sangat-sangat sebab kita memerlukan kos yang tinggi Okey. Apa yang boleh berlaku semasa healing crisis? Okey, ini antara yang boleh berlaku. Untuk orang yang ada masalah tekanan darah tinggi, dia punya kepala boleh rasa tertekan selama 1 hingga 2 minggu. Dekat mana saya dapat info ni? Saya dapat dekat buku ni. Boleh nampak ke? Tak nampak Tak nampak lah. Ada nampak tak buku ni? Tak nampak tak nampak, tak apalah. Okey, orang yang ada masalah BP tinggi, kepala dia boleh rasa tertekan selama 1 hingga 2 minggu. Okey, kalau orang tu ada masalah anemia, dia boleh juga berlaku hidung dia berdarah sebab dia punya HB tak cukup, platelet dia pun mungkin tak cukup kan. So hidung dia berdarah. Okey, ada juga orang yang ada masalah gastrik, dia rasa panas kat dada, lepas tu dia tak selera makan. Kalau orang yang ada ulcer gastrik, dia boleh sakit dekat bahagian ulcer tu. Okey, untuk gastroptosis, rasa tertekan dekat bahagian gastrik dan juga hikaf. Hikaf tu sedu kan. Okey. Entropati ni berkaitan dengan persekitaran yang melibatkan pencemaran najis tu boleh cerit-berit Okey, hepatopati ni orang yang ada masalah hati. So dia boleh jadi sedu dan juga muntah. Sirosis, najis yang keluar boleh jadi berdarah. Kalau orang tu ada penyakit buah pinggang, kandungan protein dia boleh menurun dengan serta-merta, muka dia boleh jadi bengkak. Kalau dia ada kencing manis, kandungan gula dia boleh meningkat serta-merta, lepas tu dia bengkak dekat tangan dan kaki. Tapi jangan risau, jangan takut sebab ni semua badan kita tengah buat adjustment nak keluarkan toksik tu. Hanya nak you all bagi keizinan je. Okey? Kalau ada buasir, najis akan berdarah. Okay, so this is a good sign. So kalau good sign tu maksudnya good sign lah. Okay. Okay. Healing crisis semasa mengambil Lindsay. Okay, ini adalah satu info juga saya nak sharekan. 90% mereka yang mengambil Lindsay akan mengalami healing crisis. Pesakit yang mengalami healing crisis lebih mudah merasai kesan Lindsay dan penyakitnya juga lebih cepat disembuhkan. Itu dia So jangan takut. Pesakit yang tidak mengalami healing crisis, penyakitnya akan mengambil masa yang lama untuk pulih. Jangka masa berlakunya healing crisis. Kalau reaksi tu ringan, mungkin ambil 2 hingga 5 hari. Kalau reaksi tu berat, boleh jadi 7 hari, boleh jadi 30 hari. So boleh jadi, dia akan berulang-ulang dan boleh jadi makan tahun pun ada. So jangan terkejut sebab healing crisis ni dia hanya akan stop bila you makan Lindsay dan dia akan stop juga bila kita ni dah betul-betul selesai kita punya toksik dalam badan tu, barulah healing crisis tu betul-betul stop. Kalau tidak, dia boleh berlaku berulang-ulang kali. Okay, so kalau reaksinya serius, healing crisis tu kita bolehlah kita kurangkan pengambilan buat sementara. Bukan stop bolehlah reduce dose tu. Okay, tapi lepas tu kena teruskan ambil Lindsay sehinggalah healing crisis yang kita dapat, yang kita tak tahan tu dia hilang. Sambung balik. Jangan sesekali stop. Nanti you punya usaha tu tak berjaya. Okay. Sesetengah orang bila dia makan Lindsay, bila dia mengalami healing crisis, sesetengah orang akan mengalami healing crisis selama 3 hingga 10 hari. Ada pula yang 2 hingga 3 bulan. Okay. Dan macam saya kata, dia boleh berlaku berkali-kali. Sampailah penyakit kita sembuh sepenuhnya. Biasanya selepas tempoh healing crisis, gejala awal akan membaik. Okey.
Yang ini dia refer kepada pesakit yang memilih untuk meningkatkan dos pengambilan. Memang biasanya kalau bila dapat healing crisis memang kita galakkan untuk tingkatkan dos, double, triple, okey. Tapi yang ini betul memang dia kita memang galakkan untuk double tingkatkan dos pengambilan berdasarkan daripada simptom. Contohnya kalau pesakit tu dia alergi ringan, dia boleh tingkatkan dos linzi tu untuk pendekkan tempoh healing crisis. Tapi kalau untuk penyakit contoh macam kardiovaskular, asma, sawan, dia boleh tingkatkan dos linzi tu secara progresif. Iaitu mula-mula dia ambil linzi dengan dos yang rendah, lepas tu baru dia tingkatkan perlahan-lahan penambahan dos tu. Okey. Kaedah progresif, cara yang macam tu dapat mengelakkan timbulnya healing crisis yang kuat dan teruk. So, bila macam tu pesakit mungkin dia lebih macam bersedia lah kan. Sebab kita buat slow macam tu. Tapi saya pesan sangat-sangat kalau memang you all yakin dengan linzi ni, janganlah stop sewaktu dapat healing crisis. Sebab memang susahlah kalau you all stop, memang you takkan sampai pun kepada kita punya matlamat untuk mengembalikan kesihatan tu. Okey. Okey, kita dah sampai ke slide yang terakhir. Sebenarnya ini dia. Penyakit tu dia tak terjadi dengan tiba-tiba. Okey? Dia tak terjadi dalam satu malam. Kita ni tidak membina penyakit. Kita ni bukannya jatuh sakit, tetapi kita lah yang membina penyakit dengan cara kita memusnahkan sistem pertahanan badan kita sendiri according kepada cara kita makan, cara kita minum, cara kita berfikir dan macam mana gaya hidup kita. So itulah saja perkongsian saya untuk healing crisis. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan semula kepada MC. Ada soalan tak? Kami suara tak ada. Okey, boleh Hamid. Okay, terima kasih kepada Special PM Nur Milani atas perkongsian mengenai healing crisis.